Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Faris Official. Okey, hari ni sangat-sangat dah 4-5-6 kali dah aku buat aduan. Benda yang sama berlaku. Okey, lepas ni aku dah malas nak buat aduan dah. Aku dah semak dah kepala otak aku. Okey, macam ni ceritanya. Aku sebenarnya sebagai orang sini, kita buat satu pilihan untuk kita nak undi siapa. Okey, nombor satu, dia tak ada pilihan tau. Setiap daerah negeri adun, dia akan letak satu adun dan satu ahli ataupun satu ketua kita sebagai wakil rakyat untuk kita menentukan sama ada wakil rakyat kita ni betul-betul buat kerja ataupun buat kerja untuk TikTok sahaja, untuk nak famouskan nama dia. Okey, ini sebenarnya walaupun saya ni bekerja, okey, setiap bulan makan gaji, tapi saya masih ambil perkembangan setiap hari. Sebab bukan nak tunjuk bagus kalau ikutkan kawasan saya ni tak ada seorang pun yang macam spesies macam saya untuk nak share benda-benda perkembangan yang terkini. Okey, orang luar mungkin tak tahu, tapi bagi saya akan ambil tahu. Okey, saya akan share kepada awak semua. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau kita ni datang pejabat adun, kita buat aduan, kita ingat proses kita akan jalan dengan baik. Tapi bila proses kita jalan dengan baik, ada benda yang tak baik berlaku. Kita datang bukan kita diberi minyak, bukan kita diberi subsidi, bukan kita diberi sponsor, tak ada. Kita buat ni ikhlas untuk kita nak melihat perubahan. Itu sebab kita tendang wakil rakyat lama, kita masuk wakil rakyat baru. Bagi aku sejujur dan secara peribadi, aku terpaksa untuk buat satu undi pada beliau. Okey, sebab aku nak naikkan Abah di atas, okey, kerajaan pusat. Okey, untuk makluman semua, bila dah lama tak pernah, bila dah mengidam sesuatu jawatan, bila nak jadi seorang wakil rakyat, okey, saya harap video ni kalau dapat dia tengok sendiri, dia boleh tengok sendiri. Kalau betul-betul wakil rakyat yang tegas, benda ni takkan berlaku, okey. Kalau nak jadi wakil rakyat yang tegas, bukan kira perempuan ataupun lelaki, sama je. Laki perempuan, keadaan tegas dia atas diri kita sendiri. Kita kena tegas dengan orang atas, kita kena tegas dengan pejabat, kita kena tegas. Sebab kau wakil rakyat kot. Okey, kau kena ingat satu benda Aku terpaksa buat video ni sebab aku dah malas nak datang pejabat adun korang ni. Semak bagi aku. Masuk pejabat, nak isi borang. Isi pula tu nak tanda tangan. Kalau tanda tangan sekali jalan tak apa. Takkan aku nak datang 2, 3, 4 kali aku nak cerita benda yang sama. Kau fikirlah sendiri. Bila aku datang benda yang sama, aku jadi serabut. Bukan kerja aku ni sebenarnya. Ini kerja orang taman. Okey, orang taman yang sepatut komplain benda ni. Jadi, aku ni sebab aku sentiasa datang ke Tuntong. Okey, dekat kawasan yang aku nak buat aduan ni memang dekat dengan pusat ternakan Tuntong. Tempat aku dibesar daripada aku kecil, aku ingat lagi kawasan ni. So, aku mesti datang untuk aku tengok apa ada pembaharuan kita buat aduan ni. Ada tak pembaharuan ni jalan ataupun tak? Okey, kejap lagi aku akan tunjuk sebab apa aku nak isukan benda ni. Okey, sebelum aku nak isukan ni, aku akan cerita benda ni. Okey, aku akan cerita benda yang aku nak sampaikan. Pertama, kawasan permainan. Aku tahu kawasan ni tak besar macam taman perumahan kat kawasan lain. Okey, kalau korang tengok sendiri, nak naik taraf satu-satu taman yang tak menelan kos hampir 900,000, tak telan kos pun. Habis-habis kuat pun dalam ribu-ribu, dalam 2, 3, 4, 5, 6 ribu je kos upah orang sini nak buat penyelenggaraan. Tak sampai pun 10 ribu. Buat taman permainan je pun. Bukan taman permainan mega pun. Ini pun tak boleh nak menyelesaikan satu masalah. Isu rumput tak pernah settle. Setiap kali datang rumput panjang, tak pernah trim. Atas alasan kawasan dalam, orang tak tahu. Kepala otak kau. Okey, sorry aku terpaksa tegas kali ni. Sebab aku dah betul-betul menyampah dah dengan wakil rakyat. Okey, aku dah betul-betul menyampah. Ini yang sebagai aku orang pertama Kalau orang luar suka tu lantak diorang masing-masing ada pilihan masing-masing. Okey, aku nilai daripada sebelum jadi wakil rakyat dan selepas wakil rakyat, kau dah berjanji macam-macam. Kau akan ubah selagi kudrat yang mampu. Okeylah, aku faham. Okey, sebab bukan kerajaan. Tapi bila buat aduan, buatlah elok sikit. Ini taman permainan, buatlah kawasan yang pembaharuan sikit, tempat jogging. Kadang-kadang orang takkan nak datang Seri Iskandar nak jogging, biarlah kawasan berdekatan nak jogging kat kawasan diorang sendiri kan, betul tak? Jadi bila suasana macam ni, ada ke orang luar ataupun tempatan kat sini nak ada selera nak jogging kalau keadaan dengan semak sama, rumput panjang, dengan taman yang tak, apa orang kata, dah naik taraf tapi boleh pula tinggal 2-3 tiang yang dah tunggu masa, kalau kena kepala budak tu bocor kepala. Itu je. Walaupun nampak macam kukuh, tapi kalau benda nak malang, kalau benda ni nak jatuh, bila-bila masa boleh berlaku. Okey, nanti aku akan tunjuk kawasan ni. Aku biasa kalau nak viral satu-satu benda untuk makluman semua, aku akan berserta dengan cerita dan gambaran dia, seolah-olah kita baru sedap mendengar. Okey,
Itu yang kedua. Yang ketiga, pokok landscape. Aku sebenarnya tak tahulah sama ada pihak majlis ni betul-betul cari staff yang betul-betul pandai landscape ataupun tak. Dah tahu tak nak landscape, buang pokok ini tak. Aku tengok 2 pokok sini, lepas tu belakang hutan. Situ ada pokok, belakang hutan. Situ ada kayu, penuh dengan kayu, tak pernah nak settle. Beria tunjuk dalam gambar dalam Facebook, gotong royong apa semua. Beria ambil gambar dengan lori apa semua. Tapi aku tunggu je seminggu, aku tengok masih lagi benda yang sama. So benda ni semak bagi aku untuk datang ke pejabat adun, buat aduan benda yang sama. Aku jadi macam boring. Benda ni takkan berubah kot. Mungkin nak kena ada orang tasal lagi pada YB datang, baru korang tergege nak buat kerja. Nak tunggu pilihan raya besok orang mengadu, baru nak tergege nak buat kerja. Itu bukan cara orang yang untuk wakil rakyat. Bukan cara macam tu. Kau dah jadi wakil rakyat, kau buat kerja kau. Bukan sibuk buat TikTok, bukan sibuk nak tunjuk kedai makan. Okey, aku terpaksa luahkan benda ni sebab aku nak luah kat mana lagi. So media sosial aku luahkan. Jadi harap video ni sampai kepada wakil rakyat. Korang tengok sendiri, bila buat satu-satu projek naik taraf, satu hari atau seminggu, follow up projek tu, tengok betul tak diorang buat kerja. Ini tak, jangan dengar je sembang pegawai tu, jangan dengar je sembang pada orang bawah tu. Diorang cakap je lebih, buat kerjanya haram. Okey, ini bagi aku dah pengalaman dah, aku tahulah. Jadi bila aku nak sampai ke satu berita, aku nak kritik isu ni, bagi isu ni nampak boleh menyelesaikan masalah. Ini aku tengok daripada dulu aku mula-mula datang, aku buat aduan ke pejabat adun kali pertama, aku tengok benda yang sama je berlaku. Taman okey, tukar dah tiga untuk berjoging, maksudnya 3 tempat untuk kita nak main. Itu dah ada baru. Yang peliknya, satu tiang buayan, dan satu lagi tiang tu aku tak tahulah dia orang buat apa. Tak nampak ke memang buat tak nampak. Tiang tu dah tahu korang nak naik taraf, korang cabut lah, buang, ganti yang baru. Kalau keadaan macam ni, apa cantiknya? Kejap lagi aku akan tunjuk kat korang semua. Hampir 7 minit aku bercakap, okey? Aku tak nak cakap lama, buang masa. Sebab bila cakap banyak, benda takkan berlaku. Kita tunjuk gambaran, kita tengok sendiri. Betul tak apa yang aku cerita? Aku tak suka buat tomahan kepada orang-orang yang pernah betul-betul buat kerja untuk penduduk dan untuk rakyat. Okey, bukan nak bercakap sebagai aku nak jadi wakil rakyat, tak perlu pun. Aku nak bercakap sebagai suara untuk YB yang amat berhormat ni. Dengar, bukan buat pekak telinga duduk dalam pejabat, meeting punya meeting. Setiap hari meeting. Hasil ini hasilnya. Itu mesyuarat. Apa namanya? Kalau mesyuarat, kerja selesai. Bukan makan allowance free setiap tahun, bukan makan allowance. Dah 7 bulan dah. Dah 7 bulan dah korang buat kerja. Kalau YB tak ada masa nak buat kerja, okey, aku faham. Haraplah tim media korang tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang tu dalam grup tu, seorang tu pergilah bergerak, tengok gambar, follow up dekat YB korang tu. Jangan duduk makan, YB kau sini, korang pergi kau sini, YB ambil gambar, korang pergi ambil gambar. Okey, seorang wakil tim media pergi tengoklah sendiri. Tengok taman permainan tu, betul tak diorang selesaikan kerja dengan baik? Ini kau tengok sendiri macam mana. Aku rasa kecewa lah. Aku orang yang pergi buat aduan kot. Okey, aku yang buat aduan. Kalau betul ada orang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 buat aduan sebelum aku buat aduan, tunjukkan bukti. Aku nak tengok. Kalau tak ada, so tolonglah, dengarlah orang bawah bercakap. Aku ni tak ada apa-apa manpower. Aku sebagai penduduk, aku sebagai orang tempatan, dengarlah sikit. Walaupun aku bukan orang taman sini, tapi aku naklah kawasan ni berubah sikit. Ada nampak cantik, berhadapan dengan sungai. Benda tempat berpotensi kot. Bila dekat dengan sungai, kau berjoging, kau rasa kau boleh healing, kau boleh FIP, kau boleh bergambar. Ini tak. Bila setiap hari ambil gambar, okey, kami turun ke kawasan ni, meninjau kawasan ni untuk menaik taraf. Cakap, aku pun boleh cakap. Tapi kalau boleh dah bercakap tu, dah buat kerja, dah mesyuarat apa, naik turun ke pejabat pengulu, pejabat DO, ke pejabat majlis daerah ke whatever lah kat korang lah. Tunjuk, follow up sikit projek ni, apa yang orang buat setiap perkembangan. Bukannya suruh buat setiap hari, setiap saat korang tunjuk. Maksudnya seminggu tu tunjuk apa perubahan aduan daripada penduduk. Ada tak perubahan tu? Orang nak tengok itu. Esok bila dah jatuh, bolehlah kata minta maaf, selama ni tak dengar cakap orang bawah lah apa. Tak perlu dah. Daripada sekarang, tunjukkan bukti korang ni wakil rakyat yang buat kerja untuk rakyat. Bukan buat kerja semata-mata nak TikTok. Bukan nak buat kerja semata-mata nak nama, nama yang amat berhormat, yang nakkan gelaran Datuk. Tak perlu pun. Buat kerja cara elok. Nampak sikit. Aku saja nak isu kata taman permainan. Ini adalah satu isu pertama. Sebelum aku menganjak ke isu kedua, isu ketiga. Aku ni, walaupun bekerja, ada masa aku akan turun. Aku akan tengok. Bukan nak tunjuk diri aku ni hebat, tak ada. Sebab aku dah rasa menyampah dengan cara yang wakil-wakil rakyat ni
Cuma berjanji alasan kami bukan kerajaan. Kita faham, bila kamu bukan kerajaan, peruntukan tak sampai. Aku ni dengar parlimen hari-hari, aku tahulah. Tapi carilah jalan. Tunjuk macam mana nak ubah sedikit. Bukannya suruh peruntukan berjuta-juta pun nak buat taman ni. Tak sampai 10,000 je pun. Buat je lah. Ini dah buat dah cantik dah. Lampu tak pasang, rumput panjang. Lepas tu dah naik taraf, tiang pula boleh tinggal macam tu. Kejap lagi aku tunjuk kat korang semua. So korang sendiri boleh nilai lah. Bila aku cakap sampai 10 minit, korang tengok sendiri. Betul tak aku sampaikan kepada umum ni? So benda ni aku tak suka nak jadikan satu tomahan. Korang boleh tengok, fikir sendiri. Kalau boleh yang berkaitan dengan sini ni, turun tengok sendiri. Dalam masa hari ni sampai sebulan ni. Selepas ni, masuk bulan 10, akhir tahun aku dah tengok betul tak ada perubahan. Kalau masih juga tak ada, tunggu masa cari wakil rakyat baru. Itu saja fokus saya pada hari ini. Minta maaf kalau ada tersasul ataupun tersilap kata, sebab saya ni dah hampir setahun. Kita dah 7 bulan pertukaran kerajaan. Kita dah 7 bulan pertukaran adun. Alhamdulillah lah bagi aku, Kerajaan Perikatan Nasional kepada daerah aku Bota ni tukar kepada orang yang sepatutnya, yang aku rasa boleh bawa perubahan. Sebelum ni tak boleh bawa pun. Dah masuk kerajaan, dah masuk wakil rakyat baru, iaitu seorang doktor. Saya harap doktor buatlah kerja. Sudah-sudahlah tu. Boleh bertitok, tak ada halang apa-apa pun. TikTok lah. Tapi kalau boleh, buatlah kerja. Orang datang doktor buat aduan, tak dibayar pun. Diorang datang atas kerelaan hati, atas apa yang projek yang pernah diorang tak dapat sebelum ni. Diorang angkat doktor supaya doktor mengangkat martabat diorang yang bercakap sebagai wakil rakyat, sebagai tuan rakyat. Engkau tu sebagai wakil kepada rakyat. Kau bawa cerita orang ni, mesej yang banyak dalam kumpul setiap hari kau buat perjumpaan untuk rakyat. Kau bawa semua mesej-mesej rakyat ni, yang tempatan ni, yang daerah Bota ni, seluruh Bota ni. Kau bawa, kau pergi pejabat SUK, setiap perbahasan kau bawa cerita diorang tu. Bangkitkan semua tu supaya esko-esko kat atas yang tengin ni, yang maha pandai cerdik nak mampu ni, yang pakai kereta besar-besar ni, supaya diorang buat kerja untuk rakyat. Bukan buat kerja untuk rakyat semata-mata nak nama gelaran datuk je. Tak perlu kot. Buat kerja lah. Okay. Saya sebenarnya dah lama. Okay, dah lama daripada start saya sekolah, saya berkecimpung dalam politik. Tapi saya tak nak apa-apa jawatan pun. Saya nak berkecimpung dalam politik ni atas niat saya untuk nak tengok sama ada wakil rakyat yang diorang angkat martabat ni boleh buat kerja ke tak boleh. Bukan setakat bergambar, slogan, background, tapi tak ada apa-apa jalan, tak ada apa-apa hasil. Bagi aku budak kecil yang umur 7 tahun pun boleh jadi macam korang. Cakap pandai kosong tapi tak ada apa. Cakap nampak bukti projek tapi projek tinggal, tak pernah nak selesai. Okay, sebelum saya berakhir kepada anda semua, 13 minit ni, sepanjang hari saya kritik pasal projek infra ni. Saya nak cakap pada kawan-kawan semua, saya punya niat buat YouTube atau media sosial ni untuk berkongsi, supaya kawan-kawan melihat jelas apakah status pelaksanaan setiap every year ataupun setiap tahun projek ni. Betul-betul tak diorang ikhlas tak membantu kita sebagai rakyat di bawah. Okay, so korang nilai daripada video ni, korang tengok, korang saksikan setiap hari. Sebab tu saya pernah cakap setiap hari tak jemu-jemu, supaya korang tengok. Kalau ada apa-apa masalah tentang video ni, sila komen. Tak perlu nak simpan, tak perlu nak mengutuk belakang-belakang, tak perlu. Komen, nanti aku akan tengok sama ada video ni di mana kelemahan aku. Okey, selama ini Alhamdulillah tak pernah lagi dapat. So kalau ada, share-share lah. Tak perlu kot nak kutuk-kutuk, tak perlu kot nak merancang sesuatu benda, tak perlu. Okey, saya ni terbuka kepada sesiapa. Lagi satu, pasal video ni, sorry kepada YB, saya cakap awal-awal saya dah bagi masa hampir 3-4 bulan. Okey, lama kalau ikutkan taman ni boleh siap dalam masa seminggu je pun. Pergi pejabat majlis, tanya dia orang. Padahalnya taman ni daripada siapa tahu, YB, daripada YB dahulu lagi pun tak pernah settle. Masuk YB yang doktor, Alhamdulillah lah, nampaklah 3 benda yang pembaruan. Tapi yang saya rasa tak puas hati lagi ni, lampu jalan, rumput, pokok landscape, tak pernah settle. Track jalan kaki masih bengkak-bengkok, tak ada apa-apa. Cuma korang tukar 3 benda ni je. Tak apa, nanti saya akan tunjuk benda yang saya cakap ni, yang selama 14 minit ni, kepada umum dan doktor sendiri. Saya harap tim media doktor kalau tak ada masa, tak ada masalah. Wakil rakyat saya tahu, jadual dia orang padat, saya faham.
Tapi tolonglah suruh korang punya PA tu yang dibayar gaji, yang punya apa, kau punya tim media yang duduk di sini pun ada. Suruh dia datang naik motor, bukan jauh mana pun. Daripada pejabat rumah dia nak ke sini dekat je. Suruh dia datang, dia tengok, dia follow up kat doktor. Jadi benda ni perlu dah selesai segera. Takkanlah nak tunggu nak jadi kerajaan baru nak settle. Boleh kau settle, tunjuk bukti yang sebelum kerajaan pun boleh buat, selepas kerajaan pun boleh buat. Tunjuk. Barulah orang betul yakin pada kamu. Ini setakat cakap-cakap aku pun boleh. Budak kecil yang 7 tahun pun boleh. Budak yang baby tu pun yang cakap sikit-sikit pun boleh cakap. Tolonglah buat kerja. Okey? Saya tak nak cakap panjang. Dah hampir 15 minit. Sebenarnya saya target nak cakap 5 minit je. Tapi dah hampir 15 minit. Pasal geram terlampau lama. Tapi geram saya ni hanya sementara. Tapi saya harap video ni dapatlah selesai dalam keadaan segera. Kawasan ni pun strategik dengan sungai dia. Okey, kalau kawasan dekat dengan sungai, korang boleh fikir kawasan ni berpotensi. Naik taraf je, bukan masalah apa pun. Suruh majlis datang tengok. Tu pegawai-pegawai atasan yang kereta besar-besar tu. Datang tengok. Bukannya perlu kau nak tunjuk korang ni macam buat kerja perut ke depan. Orang dah tak pandang tu dah ada. Orang pandang kau turun, kau buat kerja. Okey? Itu saja ya. Nasihat saya kepada awak semua. Nasihat saya kepada YB semua yang saya masih lagi ada sedikit lagi untuk saya nak cakap. Okey. Jadi selepas ni bulan 10 saya akan turun balik. Saya akan biar je kawasan ni tengok macam mana. Jadi saya harap adalah pembaharuan. So benda ni untuk kita punya kawasan. Kau jadi don, kau jaga don kau. Banyak lagi kawasan-kawasan yang orang tak dapat bantuan lagi. Itu saja. Sekian. Saya minta maaf lah sepanjang perjalanan konten 16 minit saya ni kalau ada terkasar bahasa, sebab saya terpaksa nak mengeluarkan kata-kata ni sebab yalah terlampau rasa macam kita yang buat aduan. Kau rasa kalau kau buat aduan kau jalan tapi macam hampir, kau mesti marah punya. Manusia ni dia taat kepada apa yang dia dapat balik follow up daripada wakil rakyat. So telinga ni masih berfungsi, jadi dia akan nilai dan dia akan tengok kerja sebagai wakil rakyat. Bukan aku seorang saja, beratus ribu yang akan mendengar benda yang sama. Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjuk gambaran yang saya cakap ni dan saya akan remark. Okey, remark sendiri bagi korang nampak apa yang saya kongsikan kepada awak semua. Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi bye-bye. InsyaAllah kita akan pergi ke 2 lagi projek mega, iaitu projek Bandar Tasik Ahmad Jaya Teronoh yang digebur-geburkan 15 tahun punya projek terbengkalai tak kesudahan. Dan satu lagi projek swasta dengan cerita daripada projek pelabur daripada Singapura adalah projek e-sport sukan di Gopin Perak. Itu saja. Sekian. Bye-bye. Ni kalau budak lalu ni pam kena kaki dia boleh jatuh. Itulah punca je. Okay, ini hasil lah kita buat aduan hari tu. Okey, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, ni dah nampak cantik dah. Dah nampak cantik. Korang pusing kamera ni, korang tengok. Yang ni tak nak repair pula. Nampak? Dah sengit dah ni. Dah tunggu masa nak jatuh je ni. Dengan rumput panjang. Ni. Ni nak katakan kalau betul-betul wakil rakyat ni tegas, benda ni takkan nampak ni benda-benda ni. Biar aku cakap perak sikit. Kalau punya signboard punyalah besar. Okey. Ni bagus lah ni. Dilarang ni kita menyokong. Okey. Tengok logonya pula. So sebab itulah aku selalu sebut nama Majlis Daerah, sebab kawasan ni diselenggara oleh pejabat-pejabat diorang. Jadi korang tengok sendiri. Ini bagus. Semua ada. Ni baru. Okey, bila dah benda ni baru, kenapa benda ni tak baru? Dengan sengit, dengan korang biar macam ni. Korang tengok pokok landscape dia ni. Ini potong orang tak ikhlas ni. Korang tengok dia punya track pada cukup lah. Bagi korang selesa kalau korang berlari macam ni. Kalau track problem tak ada masalah, tapi masalah rumput ni. Bila nak potong. So korang tengok sendiri. Okay. Ni kalau dekat dengan hutan, biasanya
banyak ular. Cuba kalau rumput kalau macam ni, korang rasalah kalau rumput tinggi macam ni. Tengok dengan kursi. Macam mana orang nak duduk? Buat aduan tapi tak jalan. So layaklah aku nak buat benda macam ni. Nampak? Dengan kursi tak ada. Okey. Korang tengok sini. Bagus lah ni. Ni. Kayu cap kenyang nama ni. Nampak? So belakang tu sungai. Nampak? Sorry lah kalau kamera tak open nak jelas. Ni tapak pondok dulu. Ni daripada dulu dah ni. Bumbung pun tak ada. Ni pokok landscape. Cakap pokok landscape pun macam orang tak ada pengalaman. Jadi bukannya besar mana pun kawasannya. Kecil je. Tak sampai pun 10,000 per projek. Pakai kayu lokal pun boleh. Janji nampak kawasan ni cantik. Dengan jalan. Ini dah cakap. 3 bulan dia. 3 bulan tinggal. Hari ni masuk. Inilah hasil dia. Signboard besar. Kawasan dilarang tu baguslah kan. Kita menyokong lah. Jangan bawa benda-benda yang benda-benda sampah kan. Tapi sekarang ni pun payah nak kontrol orang kan. Kalau bersakat buang sampah ni, orang takkan dengar. Tapi masalahnya, cara diorang letak larangan tu, itu bagus. Aku menyokong. Tapi masalah kalau taman dah macam ni, yang sengit macam ni, korang fikirlah. Berbaloi ke kalau nak buat aduan kali keempat, kali kelima. Aku sini dah menyampah dah. Dengan ranting kayu tak tersettle. Okay, itu saja perkongsian saya. Thank you for watching. Dan korang nilaikanlah video ni. Semoga video ni dapat bermanfaat kepada orang luar sana. Okay, ini hasil lah kita buat aduan hari tu. Okay, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okay, ni dah nampak cantik lah. Dah nampak cantik. Korang pusing kamera ni, korang tengok. Yang ni tak nak repair pula. Nampak? Dah sengit dah ni. Dah tunggu masa nak jatuh je ni. Dengan rumput panjang. Ni. Ni nak katakan kalau betul-betul wakil rakyat ni tegas, benda ni takkan nampak ni benda-benda ni. Biar aku cakap perak sikit. Kalau punya signboard punyalah besar. Okey. Ni bagus lah ni. Dilarang ni kita menyokong. Okey. Tengok logo je pula. So sebab itulah aku selalu sebut nama majlis daerah, sebab kawasan ni diselenggara oleh pejabat-pejabat diorang. Jadi korang tengok sendiri. Ini bagus. Semua ada. Ni baru. Okey, bila dah benda ni baru, kenapa benda ni tak baru? Dengan sengit, dengan korang biar macam ni. Korang tengok pokok landscape dia ni. Ini potong orang tak ikhlas ni. Korang tengok dia punya track dah cukup lah. Bagi korang selesa kalau korang berlari macam ni. Kalau track problem tak ada masalah. Tapi masalah rumput ni, bila nak potong? So korang tengok sendiri. Okay. Ni kalau dekat dengan hutan, biasanya banyak ular. Cuba kalau rumput kalau macam ni, korang rasalah kalau rumput tinggi macam ni. Tengok dengan kursi. Macam mana orang nak duduk? Buat aduan tapi tak jalan. So layaklah aku nak buat benda macam ni. Nampak? Dengan kursi tak ada. Okey. Korang tengok sini. Bagus lah ni. Ni. Kayu cap kenyang nama ni. Nampak? So belakang tu sungai. Nampak? Sorry lah kalau kamera tak open nak jelas. Ni tapak pondok dulu. Ni daripada dulu dah ni. Bumbung pun tak ada. Ni pokok landscape. Cakap pokok landscape pun macam orang tak ada pengalaman. Jadi bukannya besar mana pun kawasannya. Kecil je. Tak sampai pun 10,000 per projek. Pakai kayu lokal pun boleh. Janji nampak kawasan ni cantik. Dengan jalan. Ini dah cakap. 3 bulan dia. 3 bulan tinggal. Hari ni masuk. Inilah hasil dia. Signboard besar. Kawasan dilarang tu baguslah kan. Kita menyokong lah. Jangan bawa benda-benda yang benda-benda sampah kan. Tapi sekarang ni pun payah nak kontrol orang kan. Kalau bersakat buang sampah ni, orang takkan dengar. Tapi masalahnya,
cara diorang letak larangan tu, itu bagus, aku menyokong. Tapi masalah kalau taman dah macam ni, yang sengit macam ni, korang fikirlah. Berbaloi ke kalau nak buat aduan kali keempat, kali kelima? Aku sendiri pun dah menyampah dah. Dengan ranting kayu tak tersettle. Okay, itu saja perkongsian saya. Thank you for watching. Dan korang nilaikanlah video ni. Semoga video ni dapat bermanfaat kepada orang luar sana.